والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan, khususnya yang ada di Kota Baru. Hari ini saya bersiaran dari Kota Baru ni, di Tunjung pada hari ini. Kebetulan ada program esok di sini. Kalau ada orang Kota Baru, angkat tangan. Okey. Oh, ada juga ya orang Kota Baru Puan Ainun pun Kota Baru juga. Saya orang Kelantan, Kota Baru. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan bincangkan topik berkaitan dengan moden. Suatu dulu-dululah datang ke Kota Baru, melintasi kawasan Tunjung ni. Bila lihat kiri kanan di kawasan Tunjung ni, sawah padi. So, bila sekarang ni dilihat macam-macam lah yang ada di sini. Ada Maidin, ada Orange Mall, ada kiri kanan tu dah macam-macam lah. Yang so-called kita panggil dengan modern, pembangunan moden. Jadi bila berada dalam sekitaran moden ini, maka ini antara topik yang saya seronok untuk bicarakan yang saya suka untuk bicara tentang topik ini. Lama saya suka bicara topik ini tentang apabila manusia berada pada zaman moden, dalam dunia moden, mereka mempunyai kecenderungan rasa kurang perlu kepada Tuhan. Rasa kurang perlu kepada agama. Kenapa rasa kurang perlu kepada Tuhan ataupun rasa kurang perlu kepada agama? Kerana moden yang terdapat di dalam moden ini, teknologinya, kesenangan, kemudahan yang dibawa oleh teknologi ini telah melayan semua kehendak manusia. Telah melayan semua keinginan manusia. Jadi bila teknologi melayan semua keinginan manusia dan kehendak manusia, maka manusia mungkin merasa kurang perlu kepada Tuhan. Maka manusia merasa kurang perlu kepada Tuhan. Kenapa manusia rasa kurang perlu kepada Tuhan? Nak minta Tuhan buat apa? Kerana kalau nak makan ada food panda. Kalau rasa susah, pergi klinik. Kalau yang mungkin ada banyak duit lagi pula, disuruh doktor datang, dia tak pergi ke sana dah. Doktor datang rumah dia, masalahnya. Semua telah pun diberikan kemudahan. Apabila manusia berada dalam dunia yang serba mewah, kalau tak serba mewah pun serba mudah, ataupun berada dalam zaman yang kehidupan kita dipandu oleh teknologi, maka timbul satu kecenderungan dalam kalangan manusia rasa kurang perlu kepada Tuhan dan juga kurang perlu kepada agama. Kalau dilihat ni tuan-tuan, puan-puan, teknologi ini ni kita faham apa tu teknologi ni. Teknologi ni lahir dari keinginan manusia yang tak terbatas. Ini penting untuk difahami apa dipanggil teknologi. Orang menjadikan hawa nafsu ni apa semua. Kita faham apa sebenarnya teknologi ni. Teknologi ini hasil daripada keinginan manusia.
keinginan manusia ni tak terbatas. Dia nak semua benda yang dia suka, yang dia ingin. Bila dia nak semua yang keinginan-keinginan, kehendak dia, yang semua keinginan dan kehendak ini dibantu, direalisasikan, dimudahkan oleh teknologi. Teknologi yang menyebabkan ataupun yang membantu hidup kita sekarang ni sehingga menjadikan kita orang yang mudah. Nak masak mudah. Dulu tak ada air fryer, sekarang ada air fryer. Dulu tak ada mesin basuh, sekarang ada mesin basuh. Dulu tak ada microwave, sekarang ada microwave. Dulu tak ada toaster, sekarang ada toaster. Dulu tak ada sereka, sekarang ada sereka. Dulu macam-macam lah yang tak ada dulu, semua ada kita sekarang. Sehingga semua bersifat soft touch, bersifat apa bahasa Melayunya, semua dengan sentuhan mudah sahaja. Ya. Jadi bila semua hidup kita dimudahkan, maknanya teknologi ini telah pun memudahkan semua keinginan-keinginan manusia. Apa yang manusia ingin boleh direalisasikan melalui teknologi. Dan hakikatnya pada hari ini, tuan-tuan puan-puan, teknologi itulah hawa nafsu. Teknologi itulah hawa nafsu. Kenapa teknologi itu hawa nafsu? Kerana teknologi itu merealisasikan semua kehendak manusia dan keinginan manusia. Teknologi inilah yang memudahkan kehidupan manusia hari inilah. Jadi bila kita lihat firman Allah Ta'ala ni, yang ayat yang saya bagi ni kan, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, maknanya teknologi ini diangkat sebagai Tuhan oleh manusia, sehingga manusia pada hari ini yang jauh daripada agama, yang jauh daripada ketuhanan, disebabkan oleh mereka merasa tak perlu kepada Tuhan dan merasa lebih perlu kepada teknologi. Tinggi sikit perbincangan kita pada hari ini. Saya tak tahulah kan, tuan-tuan boleh bagi respon lah pada hari ini macam mana. Biasanya kita dengar kan tentang syirik, tentang apa. Mari kita melihat, saya nak bicarakan pada hari ini, memenuhankan hawa nafsu sebagaimana ayat Quran, tidakkah engkau melihat manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Hari ini menjadikan teknologi sebagai Tuhan. Menjadikan teknologi sebagai Tuhan ini bukan bermakna kita sembah macam kita sembah tokong. Bukan macam kita pergi semayang menghadap telefon. Tetapi teknologi ini semua yang melalaikan kita, satu. Teknologi yang menyebabkan kita rasa tak perlu kepada Tuhan ataupun kurang perlu kepada Tuhan. Maka ukuran manusia pada hari ini, bila nak beli rumah, dia tengok mana yang paling murah, dia tak tengok mana yang Tuhan paling suka. Bila dia nak buat sesuatu, kan, dia akan cuba fikir, perkara ini boleh bawa untung ke tak ada untung. Perkara ini boleh dekat dengan, boleh bawa pulangan ataupun tidak. Dia kurang melihat keperluan manusia kepada Tuhan untuk ibadat, untuk doa, untuk zikir, untuk semayang, untuk baca Quran. Dia rasa kurang perlu kerana Tuhan tak banyak bagi apa-apa kat dia pun. Dia rasa yang banyak bagi dekat dia adalah kehidupan ini, teknologi ini. Ini yang menjadi masalah, antara masalah penting kepada manusia di dunia ini. Okay. Jadi sebab itu, kalau dilihat masyarakat kampung kan, lebih kuat pegangan agama kan. Masyarakat dululah, masyarakat tradisional, dia kuat pegangan agamanya kerana dia dibantu oleh elemen kan, tradisionalnya itu yang membantu.
Inilah yang membezakan antara kita zaman dahulu dengan zaman hari. Okey, tuan-tuan puan-puan, mari kita tengok yang orang panggil dengan moden. Moden ni apa benda lah moden ini? Biasa orang sebut, kalau sebut moden ni, tuan puan-puan, orang sebut maju. Moden ni orang sebut maju. Orang sebut terkini, orang sebut canggih. Tetapi moden ini bermaksud rasional. Tetapi moden ini bermaksud rasional. Moden masuk rasional. Kerana untuk menjadikan seseorang itu moden, kerana nak menjadikan seseorang itu maju, dia kena berfikir. Yang moden ni, orang sebut moden ni apa benda? Moden ni ialah benda berfikir. Sebab nak jadi maju mesti kena fikir. Tak fikir macam mana nak maju? Bila fikir baru ada perubahan. Kalau tak, macam mana nak ada perubahan? Kan? Jadi moden dan kemajuan ini, dia ada satu missing perkataan dipanggil dengan fikir. Jadi orang sebut moden nak kena fikir. Orang sekarang malah fikir. Topik hari ni kita berat sikit sebab kita kena berbicara tentang perkara yang perlu kita fikir. Ialah itulah nature bab akidah ni, tuan-tuan. Tuan-tuan puan-puan, bila kita bincang bab akidah, kan, dia banyak kepada cara berfikir. Kalau bincang bab akhlak, dia banyak kepada emosi. Best belajar bab akhlak, bab emosi, bab tasawuf, bab emosi, bab kejiwaan. Tapi bila bab akidah ni, bab akidah kena benda yang berkaitan dengan pemikiran. Bab pemikiran ni dia tak berapa best sikit. Dia tak berapa best sebab kena fikir. Malah nak fikir lah. Kan? Orang kena masak je. Kan? Orang kena nak makan je. Makan ni emosi. Masak kebersihan emosi. Tetapi yang lebih penting dalam dalam Islam ni ada bab yang berkaitan dengan pemikiran yang kita kena. So, apa hubungan nafsu dengan teknologi? Ini jarang orang bincang. Hubungan antara nafsu dan teknologi. Ini yang saya sebutkan tadi. Keinginan manusia tak terbatas. Sebab itu orang kata nafsu sentiasa muda. Walaupun orangnya tua. Nafsu sentiasa muda walaupun orangnya tua. Apa maksud orangnya tua? Kerana maksudnya kita ni, tuan-tuan perempuan, walaupun kita ni berusia tetapi kita nak macam-macam. Walaupun dah tua pun, dia memang keinginan manusia. Nak beli kain baru, nak beli kain batik baru, nak beli baju baru, nak itu, nak berjalan, nak makan itu, nak makan ini. Memang itu manusia lah, taklah salah. Memang itu manusia. Dan manusia ni kehendak dia macam-macam kehendak. Untuk nak merealisasikan kehendak itu, dia mesti dengan teknologi yang memudahkan supaya semua kehendak itu diperoleh dan dicapai. Ini hubungan nafsu dan teknologi. Jadi bila rumah kita ni contohnya dipenuhi dengan alat, kita ada aircon, alat, kan? Kita ada telefon ni, alat. Kita ada kipas, alat. Kita ada rumah yang ada apa nama angin, apa nama orang panggil, air filter. Itu adalah alat, kan? Semua ni adalah alat yang memudahkan kehidupan kita manusia. Sekejap telefon. Semua ni adalah alat yang memudahkan kehidupan kita manusia. Apabila kehidupan kita ni dimudahkan dengan alat, dengan benda, maknanya kehidupan kita, rumah kita ni dipenuhi, kan,
dengan alat, dipenuhi dengan keinginan, dan kita merealisasikan semua kehendak-kehendak ini. Kita beli sana, beli sini, beli alat tu, beli alat ini. Macam-macam alat yang kita beli. Kan? Bila macam-macam alat yang kita beli, bererti kita melayan kehendak-kehendak ini. Kan, tuan-tuan? Kita melayan semua kehendak-kehendak nafsu ini, semua kita layan. Kita beli itu, kita beli ini, kita buat itu, kita buat ini, semua kita layan. Kehendak Tuhan, kehendak Tuhan, kadang orang tak layan kehendak Tuhan. Orang tak layan bukan kehendak Tuhan. Orang tak layan permintaan Tuhan kepada kita. Orang tak melayan tuntutan Tuhan. Kita tak layan tuntutan Tuhan. Kita layan, nak makan yang paling sedap. Baju yang paling mahal. Yang paling seronok. Walaupun dah ada baju penuh almari dah, nak beli juga. Sebab kita nak membeli. Kita nak apa lagi? Kita nak minum, nak makan, nak pakai, nak jalan, nak apa. Bukan kata kawan, saya pun sama juga. Kan? Dengan kata lain, kita melayan semua kehendak-kehendak ini dan menjadikan tuntutan Tuhan ini jadi kita layan jadi nombor 20. Ya. Kita layan jadi nombor 30. Kehendak ni, kehendak nafsu, kehendak ni kita layan jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nah, kehendak Tuhan dah kita tak layan. Ini cukup masalah. Ini cukuplah bermasalah dari sudut apa kita kata, dari sudut keutamaan. Sebab itu saya katakan menjadikan teknologi sebagai Tuhan. Dalam Quran dia tak sebut teknologi. Tuan perempuan, dalam Quran dia tak sebut teknologi. Dalam Quran sebut hawa nafsu, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Maksud hawa nafsu sebagai Tuhan ni maksudnya sekarang, konteks sekarang ni menjadikan teknologi sebagai Tuhan. Menjadikan teknologi sebagai Tuhan ni maksudnya ialah kita melayan kehendak. Teknologi itu kita letakkan prioriti yang utama. Tapi bab Tuhan jadi nombor 20, nombor 30. That's the problem yang kita hadapi. Ya. Jadi bagaikan manusia merasa teknologi lebih perlu daripada Tuhan. Manusia melayan kehendak nafsunya lebih perlu daripada Tuhan. Lebih dilayan. Macam kalau orang datang rumah kita, kan, bila tetamu itu, ada tetamu yang kita takkan VIP, kan, ada yang bukan VIP, ada yang VVIP masalahnya, kan. Kalau nampak Islam ni jadi kalau makan kat luar, kan, makan aku kat luar lah. Tapi kalau orang lain mungkin kita letakkan makan dihidangkan VVIP lah, bukan VIP, VVIP. Jadi ini yang disebut teknologi telah pun melayan kehendak nafsu manusia yang menyebabkan manusia merasa lebih perlu kepada teknologi berbanding dengan manusia perlu kepada Tuhan. Bangun-bangun pagi je teringat apa? Teringat aku nak makan apa ni? Kan? Dia tak ingat bagaimana dia perlu bangun pagi nak semayang, bangun pagi nak ni, bangun pagi. Kalau bekerja, dia boleh bangun. Pukul 5 pagi, dia boleh bangun kerja. Kerja punya pasal. Tapi kalau semayang subuh, semayang apa, mungkin lambat. Mungkin tak ada perasa perlu. Inilah yang dipanggil dengan bila manusia berada dalam zaman yang moden ini, manusia cenderung untuk mempertuhankan teknologi dan menjadikan Tuhan ini tidak begitu penting dalam hidup. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak? Faham? Maksudnya mesej saya sampai tak? Kalau saya huraikan dengan cara yang sedemikian. Bagaimana teknologi melayan nafsu. Kalau yang saya sebut sampai, faham? Boleh tulis, tidak tulis dalam ruang chat. Oh, faham.
supaya saya tahu, oh dah sampai maksudnya apa yang saya sampaikan itu dapat difahami lah, dapat difahami oleh tuan-tuan perempuan. Siapa yang boleh faham, yang boleh tulis ke dalam ruang chat, maknanya dia bersama-sama lah. Bersama-sama maknanya dalam kuliah ni. Takut dia pergi makan, melayan cucu kan. Okay. Okay. Terima kasih Puan Ani. Puan Ania. Terima kasih. Maknanya jelas faham apa yang cuba saya jelaskan. Okay. Satu perkara lagi yang mungkin saya rasa mungkin tuan-tuan perempuan dah maklum tentang terima kasih Puan Mazli. Puan ke apa nama encik ni saya tak. Okey. Nama Ibrahim. Okey. Manusia ni satu lagi, dia bertindak berdasarkan apa yang dia rasa. Tuan-tuan perempuan, dia bertindak berdasarkan apa yang dia rasa. Bukanlah sangat berdasarkan apa yang dia tahu. Kalau kita letakkan apa ya, kalau kita letakkan apa nak kata ya, peratusan lah, kalau kita letakkan peratusan, mungkin yang tahu tu dalam 30%, 40%, tapi yang rasa ni bertindak bagaikan, disebabkan rasa tu mungkin lebih banyak, dalam 60% lah, lebih banyak daripada apa yang dia tahu. Apa beza rasa dengan dia ni? Contoh kan, kalau budak di sekolah, dia belajar dan dia tahu kalau dia belajar apa semua dia akan dapat berjaya. Tetapi tak semua mereka ni belajar. Yang belajar ni dah disebabkan semangat, disebabkan oleh perasaan nak mencapai matlamat, mencapai tujuan, nak berjaya, nak mencapai cita-cita ni. Kan semua orang tahu semua tahu nak berjaya mesti belajar. Bukan semua orang tak tahu. Bukan kita kata orang tak semayang tu, bukan dia tak tahu kewajipan semayang. Bukan dia tak tahu kewajipan semayang. Tetapi kan kurang rasa, emosi dia kurang yang menyebabkan dia tak semayang. Bukan masalah tahu tak, sebab semua tahu. Tapi masalah rasa. Masalah kehendak inilah. Jadi antara tahu dengan rasa, manusia bertindak biasanya diasaskan kepada rasa dan perasaan. Kalau pergi kedai, pergi troli, pergi kedai kan, banyak benda yang kita beli bukan berasaskan keinginan, tetapi bukan berasaskan keperluan, tapi berasaskan kepada keinginan. Yang kita nampak ni pun murah, yang ni pun nak, yang ni pun nak, yang menyebabkan kita membeli banyak barang yang kita pergi kedai, benda yang bukan kita, yang bukan keperluan asasnya, tetapi kehendak, keinginan memang tak terbatas. Jadi itu manusia bertindak apa yang dia tahu, yang dia rasa, bukan apa yang dia tahu. Jadi sebab itulah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka sangat penting untuk kita faham tentang perkara ini, supaya kita dapat memahami sebenarnya kehidupan yang mengancam pegangan agama kita adalah teknologi inilah. Teknologi ini yang perlu untuk kita faham dengan baik. Ini saya jelaskan. Manusia perlukan teknologi lebih kepada Tuhan. Apa bukti? Apa bukti kalau orang sebut perlu kepada Tuhan? Apa buktinya kan? Kita tengok apa yang mereka sembang. Apa yang mereka sembang, apa yang mereka cakap. Apa yang mereka sembang, apa yang mereka cakap itulah sebenarnya topik yang mereka cakap, yang mereka sembang itulah topik yang menghantui fikiran mereka.
topik yang menghantui fikiran mereka. Orang sekarang ni bincang pasal rumah, pasal kereta, pasal duit, pasal tak cukup makan, pasal itu, pasal ini. Yang berkaitan dengan kehidupan. Apa yang dia cakap itulah sebenarnya yang menggambarkan tumpuan hidupnya, yang menggambarkan rasa pentingnya. Contohnya, kalau dia ni seorang kaki mancing, dia akan cakap tentang mancing. Kalau dia ni seorang tukang masak, dia akan bercakap pasal masak. Kalau dia seorang yang minat pasal hias-hias dalam rumah, dia akan bercakap dengan dia topik hiasan dalam rumah. Kalau orang ni suka bercakap tentang topik luar rumah, mana intinya hiasan di luar rumah, dia suka pergi berkebun, dia suka buat keliling rumah dia. Kalau bersembang dengan topik itulah. Kalau orang yang concern tentang basikal, dia akan bercakap tentang basikal. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya apa yang kita cakap menggambarkan apa yang kita pentingkan dalam hidup. Jadi kalau orang yang suka bercakap tentang topik ini, topik itu, topik ini menggambarkan apa yang dipentingkan dalam hidup. Dan apa yang nak cari dalam hidup. Kalau kita selalu bercakap yang berkaitan dengan agama, kita tengok kan, pergi berjalan sana, tengok orang sini, nampak ramai tak tudung ni, kawasan ni bagus ke tak. Tengok surau, kita berjalan lah. Bila kita berjalan, kita tengok. Saya banyaklah tempat saya berjalan kan, tuan-tuan pun sama yang tempat berjalan. So, macam mana cara kita tengok orang? Tengok orang, tengok surau ni, tutup je surau ni. Kan? Tak nampak membang, tak nampak maju pun surau ni. Maghrib adalah dalam 10 orang kawasan ni ramai masalahnya. Kan? Kawasan di Putrajaya contohnya. Orang rumah flat banyak. Datang masjid 5 orang. Contohlah bukan Putrajaya kat Malaysia ni, Putrajaya dekat Australia. Kan? Masjid apartmen bertingkat-tingkat. Tapi kat bawah, surau kat bawah, bila datang kuliah subuh, kan, ada dalam 10 orang contohnya kan. Mana pergi orang-orang lain ni, mana pergi? Kan, apa yang mereka buat? Apa yang mereka fikirkan dalam hidup? Kan? Apa yang mereka sembangkan, apa yang mereka pentingkan ini? Ini maknanya apa yang mereka keutamaan dalam hidup. Keutamaan inilah yang berkait dengan teknologi dan apa yang mereka kerja dalam hidup. Dia kejar kerjayanya, dia kejar pendapatannya, dia kejar duitnya, dia kejar semua keinginan, dia kejar, bukan dia cari, dia kejar lagi macam-macam dia buat, sanggup menghabiskan masa. Tapi untuk agama dia buat macam itu tak. Untuk agama dia buat macam tu. Ini bahana teknologi, kan? Bukan kita menghalang teknologi, bukan itu maksud saya. Tetapi bagaimana kita kena faham bahawa teknologi inilah yang merupakan suatu perkara yang boleh melencongkan hidup kita kepada lain. Ketuhanan dan keagamaan, sejauh manakah dia mendapat tempat dalam hati manusia. Kan? Bukan sekadar kita nak fikir tentang semayang kita, kan? Tetapi orang lain macam mana? Orang lain macam mana? Tengok masyarakat sana, masyarakat sini, orang ni dia semayang ke tak? Ini cara berfikir yang perlu ada dalam minda kita. Bila kita pergi berjalan di tengah tempat, saya pergi ke kawasan Kota Baru ni, Kampung Tunjung ni, kawasan Tunjung, pergi ke Kuantan, tengok sana, pergi ke jalan-jalan ni, kita tengok kehidupan dan samping kerja dan sebagainya, tengok apa orang sini, apa pegangan agama, kuat tak pegangan agama mereka, masjid mereka makmur ke tak, dan surau mereka makmur tak, ramai tak orang mengaji, ramai tak orang solat Jumaat, ramai tak orang berkuliah, ramai tak pegang agama, masjid, surau, tengok orang, kan. Cara kita menengok supaya kan, keutamaan inilah yang diukur dalam kehidupan. Allah Ta'ala sebut wal akhiratu khairu wa abqa. Khairu wa abqa, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itulah yang lebih kekal, yang lebih baik di sisi Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Okey. Apa benda yang boleh ya tuan-puan? Okey, boleh Puan Anita. Boleh. Bisa bagi slide ni. Slide ni saya bagi. Modernity, bila sebut modern ini, modern ni dia menggalakkan manusia berfikir secara rasional. Moden ini menggalakkan manusia berfikir secara rasional. Dan manusia digalakkan untuk berfikir, untuk menolak pemikiran-pemikiran yang bersifat dogma. Dogma ni maksudnya yang bersifat khurafat, dakwaan-dakwaan yang tak berasas. Kita tak percayalah dulu orang sebut kalau duduk atas bantal nanti bisoi, katakan. Tak, betul tak? Saya dengar tak macam tu? Duduk atas bantal bisoi. Kalau apa nama ni, orang perempuan mandi dalam bilik air dapat laki tua ke apa benda lah. Kan? Betul tak? Lagi apa lagi? Kalau menyapu tengah malam, tahu benda lah, saya lupa lah kan maknanya. Benda-benda ni benda-benda yang bersifat dogma. Dogma ni benda yang baseless, tak ada berasas. Tak berasas. Dunia moden, dunia sains ni dia tak berapa ataupun dia menolak semua dakwaan-dakwaan itu. Kan? Dia tak menyokong pemikiran-pemikiran yang sedemikian. Tak ada. Dan dia menyokong kepada rasional. Dia menyokong kehidupan yang liberal. Dia menyokong kehidupan yang maju. Bila nak maju ni, kan, maka itulah cabarannya. Memerlukan kepada orang yang kuat pegangan ini. Tutup kamera. Sebab bila maju ni kita berhadapan dengan pelbagai kemungkinan. Kalau kita contohlah kan, kalau kita dekat kampung kan, kat kampung, biasanya nak perkataan apa orang kata. Kalau kat kampung kan kita biasa dengar apa? Perkataan apa orang kata. Kenapa kita jangan buat macam ni kan, nanti apa orang kata. Betul kan? Kalau kita katakan apa, buat kenduri, kalau kita pakaian masalahnya, buat perkara-perkara yang pelik-pelik sikit pada orang, apa orang kata, tak nak lah. Kita diikat, tuan-tuan dan puan, kita diikat dengan suasana tradisional itu, kita diikat. Tapi kalau kat bandar ataupun sekarang kat kampung pun dah sama dah. Kan? Kat kampung pun sekarang dah menerima elemen-elemen moden ni. Dia punya tagline dia punya ni, kan, ada aku kisah. Dia kata. Tagline budak sekarang, orang sekarang ni, ada aku kisah. Malahan, orang sekarang ni, lagi pelik pun tak apa, bagus dia kata. Nampak tak ancaman yang disebut moden ni? Orang sekarang ni, nak pelik daripada orang. Nak pelik daripada orang. Kenapa nak pelik daripada orang? Bila nak pelik daripada orang, yang menyebabkan kita akan dapat like, akan dapat apa nama ni? Jangan tutup kamera. Minta Kak Midah tolong tutup kamera. Bila kita pelik daripada orang, akan menyebabkan kita akan dapat like. Betul kan? Dan orang dalam media ni nak like. Bila nak like, dia mesti lain daripada orang. Kan? Bila lain daripada orang, dia mesti makan benda yang pelik-pelik, buat benda yang pelik-pelik, buat benda yang lain daripada orang, barulah dapat like. Kan? Kalau makan nasi je, sama makan hari-hari makan nasi. Tapi nak like banyak, nak buat macam mana tuan-tuan, puan-puan? Makan nasi
Oh, kalau dia makan nasi dengan buluh, masuk dengan buluh, lain lagi pada orang. Kan? Nak makan nasi dalam buluh ni kena pergi kat mana? Kena pergi kat, kalau kat Perak tu ada kat Sungai tu kan, makan nasi dalam buluh kan. Exit kat Sungai, exit Buraya Sungai belah kiri tu kan. Kat dalam buluh ambil gambar apa semua, tunjuk dan perempuan. Ini yang kita sebut sebagai apa? Sebagai cabaran orang zaman sekarang ni bila berada dalam dunia moden, dia terdedah dengan pelbagai bentuk berfikir. Kan? Yang kalau dia tak ada mempunyai suatu panduan agama, kekuatan, akhirnya dia melayan kehendak-kehendak ini. Dia melayan kehendak-kehendak ini. Dia melayan makan, dia melayan minum, dia melayan semua kehendak-kehendak ini. Bila dia layan semua kehendak-kehendak ini, kan, tuntutan agama dia jadi tak layan. Tuntutan agama jadi nombor 10, jadi nombor 20 tuntutan agama. Tuntutan makan, penting makan. Tuntutan nak baju raya, ya Allah tuan-tuan, baju raya. Kan? Baju Melayu lelaki, paling-paling tidak sekitar 150. 100 ni, kalau ada baju 100, tak dalam mungkin kualitinya sangat tak bagus. Beli sampai 200, 300 baju Melayu. Contoh kalau lelaki lah, baju Melayu dia beli untuk nak sambut raya nanti. Pakai baju Melayu ni tuan-tuan, berapa kali je dipakai? Kan? Setahun nak pakai baju ni. Tapi beli je sampai 300, 400. Kalau anaknya 5, tak ada masalah. Tapi pergi semayang tarawih, pakai baju biasa, butang Melayu pun tak ada. Pergi semayang tarawih kan, ataupun pergi semayang biasa, butang baju Melayu pun tak ada. Saya selalu tegur lah kan, yang pergi masjid. Yalah, kau pergi masjid, baguslah pergi masjid kan. Tapi bila kita pergi masjid ni, eloklah sikit kita pergi masjid. Pergi kat pejabat, main lagi. Pergi jumpa Tuhan, pakai, Masya Allah. Kan? Butang pun tak ada. Kan? Yang dah ada butang, lain-lain pula. Yang butang ni merah, butang ni biru, butang ni apa, macam-macam. Ni butang ni tak ada ni. Itu pun untung ada butang, Ustaz. Kan? Kemudian, entahlah, kan? Baju 20 tahun dulu pakai. Pergi mayang masjid. Baju raya, tak tahu tukar. Nak cerita ni, kita kata bagaimana kehidupan manusia yang pada hari ini, apabila kehidupan kita ini berada dalam zaman moden ini, kita memerlukan kepada orang yang mempunyai mandiri. Kalau orang Indonesia kata mandiri, keupayaan sendiri dalam berhadapan dengan gelombang-gelombang ini. Sebab kita akan berubah. Bila kita berubah, kita kalau kawasan tradisional, kita diikat oleh teknologi, kita diikat oleh budaya, kita mengikat kita. Budaya mengikat kita, kita ikut dengan budaya orang, kita keluar orang apa orang kata. Kalau sekarang ni ada aku kisah, ikut dia je. Nak pakai apa, rambut pelik lagi orang nak sekarang untuk dapat like. Sebab like ni ada nilai yang tinggi. Saya ada tengok satu video, sedekah like. Kena bayar ada orang sedekah like. Sebab sedekah like ni dapat duit tau. Bukan dapat duit, maksudnya ada nilai lah. Ada nilai, ada like, ada nilai. So dia pergi, saya ada nampak satu video kan, dia pergi bawa macam minta sedekah lah, pergi ke orang, orang tu bagi like kat dia, tak bagi duit, bagi like. Like, suka kan. Like tu, dengan like tu dia beli makanan dengan like. Kan. Maknanya dia nak psycho lah kan orang. Nak ceritanya like ini ada nilai. Bila nak dapat like, mesti pelik daripada orang. Bila pelik daripada orang, kan, maka pemikiran inilah yang perlu dibentuk. Inilah akidah Islam, tuan-tuan. Inilah akidah, bukan akidah ni sekadar tentang zat Tuhan, sifat Tuhan sahaja. Betul sebahagiannya tentang zat Tuhan, sifat Tuhan, tapi sebahagiannya bagaimana cara berfikir dalam hidup. Inilah yang ditekankan dalam bab akidah. Kita nak supaya manusia ni mempunyai cara berfikir yang betul, yang tepat dalam hidup,
supaya cara berfikir yang tepat, yang inilah yang membantu mendorong kita untuk menjadikan kita orang yang baik. Okey, ini kita bincang lain. Ada berapa, saya tengok ada berapa apa namanya, cabaran, ada 3, 4, ada 3 cabaran. Nanti 2, 3 dan seterusnya kita akan bincang dalam kuliah yang akan datang. Okey. So itu yang saya cuba nak kongsikan dengan tuan-tuan pada hari ini. Kerana pada hari ini kita bincang apa? Kita bincang, saya bawa satu perbincangan, teknologi lahir daripada keinginan manusia yang tak terbatas. Teknologi lahir daripada keinginan manusia yang tak terbatas. Bila hidup kita ini dipenuhi dengan teknologi, teknologi itu adalah hawa nafsu. Teknologi itu adalah hawa nafsu. Siapa teknologi hawa nafsu, Ustaz? Sebab kewujudan teknologi ini lahir daripada keinginan. Manusia panas, Allah panas. Macam mana nak bagi sejuk? Masa fikir, macam nak bagi sejuk? Oh, ada peti ais. Oh, peti ais ni kecil. Macam mana kita nak bagi jadi bilik kita jadi sejuk? Maka manusia fikirlah, oh adanya gas, adanya kompresor, adanya angin apa semua dikompres, akhirnya keluarlah jadi aircon. Manusia fikir macam mana susahnya nak seleka baju. Dulu nak seleka baju punyalah susah. Kan? Jadi manusia fikir pula, oh kita buat sereka. Udah sereka pula dia punya bot dia udahlah ringan lah, udahlah payah apa ni. Manusia buat satu bot. Ada yang MW lah, ada yang Philips lah, okay, dia punya bot dia. Okey lah, susah pula air kena hubung satu-satu pula. Ada lah dia punya sereka yang memang dah siap ada air, boleh sambung daripada masuk air tu. Jadi itu keinginan manusia. Keinginan manusia ni akhirnya keinginan itulah sebenarnya kan yang hawa nafsu manusia. Dengan kata lain, teknologi, hawa nafsu itu benda yang berpisah tiada. Jadi kita melayan kehendak-kehendak itu bererti kita menaikkannya, mengangkatnya, mematuhinya, meletakkan keutamaannya dalam hidup, bererti kita mempertuhankan perkara tadi. Sebagai orang Islam, tuan-tuan, keutamaan kita adalah agama. Keutamaan kita tentang apa-apa yang boleh kita usaha mendapatkan pahala di sisi Tuhan. Keutamaan kita apa perkara yang boleh mendapatkan keredaan daripada Tuhan. Bukan dengan cara kita buang semua kehidupan, tidak. Tapi bagaimana kita menjadikan kerja kita, saya bekerja datang ke Kota Baru ni, ada kerja lah sikit esok kan. Maknanya kita jadikan dia sebagai macam mana cara untuk kita jadikannya sumbangan kepada agama. Sumbangan kepada agama dapatlah pahala. Ya. Macam mana apa-apa yang kita sumbangkan kepada agama, itulah yang menjadi aset kepada pahala. Ini saya dah bincangkan dalam kuliah yang 2-3 kuliah yang lalu rasanya. Kan? Kita dah bincangkan tentang perkara ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan input kepada tuan-tuan puan-puan pada hari ini, insya-Allah. Wallahu alam. Kalau ada apa-apa nak dinyakan, silakan. Sekiranya ada soalan, boleh kemukakan kepada Ustaz. Kat sini Ustaz, saya dah nampak Puan Nurhanita minta share dalam bentuk PDF slide Ustaz tadi. Screen Boleh. tadi. Boleh ya Ustaz ya? Okey, baik. Ada soalan dari jemaah? Rasanya macam dah jelas Ustaz ya, semua diam ni. Okay. Tak ada soalan. Okey. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Faisal, Dr. Muhammad Faisal atas perkongsian dan pencerahan ilmu, dan semoga dapatlah membantu memberikan penjelasan dan kefahaman dan juga manfaat buat kita semua, dan semoga kita dapat memahami dan melaksanakan segala peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.